Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 3, beriman kepada kitab. Okey. Jadi anak-anak, beriman kepada kitab ni adalah salah satu daripada tajuk-tajuk yang kita kena belajar dalam bidang ulum syariah. Okey anak-anak, hari ini kita tengok dulu yang pertama tentang dalil nakli. Dalil nakli adalah bukti-bukti yang daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah, iaitu hadis Nabi Muhammad SAW, tentang kewajiban kita selaku orang yang beriman percaya tentang Al-Quran dan juga kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Okay, dalam Al-Quran surah An-Nisa berbunyi ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur, iaitu ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Okey anak-anak, apakah itu kitab? Okey, kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalamullah, iaitu kata-kata daripada Allah yang diwahyukan, iaitu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Siapa yang turunkan? Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kepada para nabi dan para rasulnya. Siapa yang mengutuskannya? Malaikat Jibril. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Apa itu syariat? Ajaran dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey anak-anak, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, iaitu ayahanda kepada Nabi Sulaiman. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okay, Nabi Musa cerita yang belah Laut Merah tu, itu Nabi Musa. Okay. Kitab yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak mati dan diangkat oleh Allah Ta'ala dan masih ada lagi. InsyaAllah pada akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun untuk membenarkan syariat Nabi Muhammad. Okey, kitab keempat, kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, dan kita sekarang adalah umat Nabi Muhammad, dan kita perlu beriman dan berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis-hadis dan kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Okey adik-adik, di sini ada gambar kitab Zabur yang saya dapati daripada internet. Wallahu alam benar atau tidak gambar ini. Okey, dan kitab Zabur ni adalah diturunkan dalam bahasa Kipti, dalam bahasa Kipti. Okey,
Kalau bahasa Kipti ni boleh katakan orang-orang yang sekarang ni berada di kawasan-kawasan Mesir lah. Okey, sebelum orang-orang Arab datang, orang kulit hitam, yang dalam cerita Scorpion King ataupun cerita-cerita yang lain kat Mesir tu, sebelum orang Arab datang ke Mesir, mereka menggunakan bahasa Kipti. Kemudian barulah bertukar kepada bahasa Arab sekarang. Okey, diturunkan kepada Nabi Daud kitab ini, tetapi tak ada syariat. Dia ada ceritakan tentang kisah pengajaran dan sebagainya, tapi tak ada syariat. Itu ajaran-ajaran ketetapan baru. Kerana umat Nabi Daud ni kena ikut syariat umat Nabi yang terdahulu, iaitu siapa? Ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir dulu, kemudian baru Nabi Daud. Jadi umat Nabi Daud perlu ikut ajaran atau syariat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam kitab Zabur dia terangkan pada akhir zaman nanti akan lahir seorang Nabi, namanya Muhammad atau Ahmad. Akan tetapi kitab ni dah tak ada. Kalau ada lagi pun dia telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Okey, kitab yang kedua yang kita nak belajar ni ialah kitab Taurat. Okey, kitab Taurat ni contohnya, nampak kitab Taurat. Okey, kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Okey, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Okey, kitab Taurat ni turun lebih awal daripada kitab Zabur dan ada syariat. Dalam kitab Taurat memang cerita tentang akan ada akhir zaman nanti turun seorang nabi namanya Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni kita perlu beriman pada dia, tetapi orang-orang Yahudi juga atau Bani Israel telah menyelewengkan kitab Taurat ini. Maka sekarang masih ada, tetapi telah diselewengkan. Ini pula contoh kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ditulis dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Kitab Injil pun sudah tak ada, tetapi telah diselewengkan oleh umat-umat pada zaman mereka, pada zaman dahulu, terutamanya orang-orang Yahudi. Okey, jadi mereka telah menyelewengkan kitab Injil dengan mengumpulkan dua buah kitab, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Kedua-duanya diberikan nama Bible. Ada Bible lama, ada Bible baru. Bible lama dikenali sebagai Old Testament, iaitu kitab Taurat. Bible baru dikenali sebagai New Testament, iaitu kitab Injil. Walau bagaimanapun, banyak sangat versi dan mereka telah menyelewengkan kitab-kitab ini dengan mengikut kehendak mereka. Jadi memang syariat ni dah tak terbatal dan tak ada. Dalam kitab ni pun jelas menyatakan pada akhir zaman nanti akan lahir seorang Nabi akhir zaman bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu siapa? Nabi kita. Okey, seterusnya kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okey, Al-Quran adalah satu kitab yang terjamin tidak akan ada perubahan sehinggalah hari kiamat. Maka Al-Quran itu terpelihara daripada pengubahsuaian. Ada beberapa percubaan untuk meniru Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran, tetapi tidak berjaya dengan izin Allah Ta'ala. Okey, dan kitab Al-Quran adalah sebuah kitab yang merangkumi semua kitab dan membatalkan semua syariat-syariat sebelum ini. Syariat Nabi Musa iaitu kitab Taurat, syariat Nabi Isa iaitu kitab Injil. Maka Al-Quran telah membatalkan syariat-syariat terdahulu dengan turunnya arahan terbaru daripada Allah Ta'ala dalam kitab Al-Quran. Okey, jadi kita perlu berpegang kepada ajaran yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Okey, ada juga info tambahan tentang kitab-kitab ini, iaitu selain daripada kitab, terdapat juga suhuf atau lembaran yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
yang mana diturunkan kepada para nabi dan rasul, seperti suhuf pada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Musa AS. Apa itu kitab? Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran, ya. Lembaran macam surat, lembaran. Kitab pula sebuah buku yang telah dijilidkan. Tetapi ada kitab yang turun sekaligus, ada juga kitab yang turun sedikit demi sedikit. Okey. Syariat pula ialah hukum dan aturan Islam yang Allah SWT beri kepada manusia dan mesti dipatuhi, sama dalam bidang akidah, ibadat dan akhlak. Syariat ni berbeza ikut setiap Nabi. Kalau Nabi Musa, syariat dia berbeza. Nabi Isa, syariat dia berbeza. Dan Nabi Muhammad, syariat dia berbeza. Apabila turun Al-Quran, maka syariat dalam agama Islam tu dinyatakan Al-Quran, maka dia membatalkan syariat-syariat Nabi-Nabi terdahulu, iaitu syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat dan juga syariat Nabi Isa dalam kitab Injil. Sebab itulah dalam kitab Injil dan Taurat berlaku penyelewengan, tetapi dalam kitab Al-Quran terpelihara daripada penyelewengan. Dan Nabi Musa adalah Nabi yang mendapat dua. Satu dapat kitab, satu lagi dapat suhuf. Okey, Nabi Musa. Okey, itu saja pelajaran kita hari ini. Okey, inilah kesan beriman kepada kitab. Pertama, iman semakin bertambah apabila kita percaya kepada kitab yang turunkan kepada Nabi kita, maka iman kita makin bertambahlah. Kita makin percaya apa yang dikatakan oleh Nabi adalah benar-benar berlaku. Contohnya hari akhirat, hari kiamat. Adakah itu palsu? Tidak. Hari kiamat pasti akan berlaku. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-Waqiah. Maka ada orang kafir mempersoalkan, adakah kita akan mati, kemudian bila kita mati kita akan jadi debu-debu? Tidak. Allah jawab, bila kita mati kita akan dibangkitkan semula nanti, satu hari nanti di hari akhirat untuk diadili. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Okey. Jadi Al-Quran ni boleh memberi syafaat. Jadi rajin-rajinlah baca Quran. Baca Al-Quran setiap hari, jangan tinggal, kerana Al-Quran lah yang akan memberi syafaat pada kita. Ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Orang ramai membuat pelbagai cara untuk dapat ketenangan. Apabila musim pandemik COVID-19 berlaku, macam-macam cara mereka lakukan untuk dapat ketenangan. Tetapi ketenangan yang sebenar adalah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Apabila sebuah masyarakat mengamalkan ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan hidup bahagia, saling tolong-menolong, tidak ada berlaku perkelahian dan berkasih sayang. Kemudian yang terakhir, dikasihi oleh Allah SWT. Sudah tentulah apabila kita mengamalkan ajaran Islam dan kita rajin baca Al-Quran, maka Allah akan sayang pada kita kerana kita berusaha membaca kalam-kalamnya, iaitu kata-kata Allah. Di sini adalah ikrar ataupun azam apabila kita beriman atau percaya kepada kitab. Pertama, menunaikan solat 5 waktu. Kedua, menjadi seorang yang amanah. Ketiga, tidak berbohong. Keempat, menutup aurat dengan sempurna. Kelima, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Ketujuh, tekun menuntut ilmu. Kelapan, mengamalkan akhlak mulia. Semua ini adalah ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Iaitu contohnya sembahyang 5 waktu. Jadi seorang yang amanah, tidak berbohong, untuk aurat, belajar Al-Quran dengan betul-betul, bersungguh-sungguh. Semuanya adalah apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan agama Islam, dan akan ditanya balik kepada kita pada hari akhirat. Oleh itu adalah kita sama-sama belajar mendidik Islam bersungguh-sungguh, kerana belajar mendidik Islam adalah ilmu yang wajib dipelajari ataupun fardu ain, wajib setiap orang, bukan fardu kifayah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.